Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 11 April 2020 bersama saya Vivi Emirza Ika. Berita utama. Kerajaan negeri mempertimbangkan 4 langkah bagi memastikan kesinambungan perusahaan berjalan lancar dalam masa yang sukar ini menerusi pakej bantuan khas Sarawakku Sayang 2.0 bernilai 1.1 bilion ringgit yang diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Haji Openg pada Jumaat. Langkah pertama, Kerajaan Sarawak bersetuju untuk menyediakan 1 bilion ringgit pinjaman mudah tanpa faedah kepada lebih daripada 40,000 PKS di seluruh Sarawak di bawah dana bantuan khas SRF Bank Negara Malaysia BNM. SMEs need to apply for the loans directly from any branches of either Maybank, Hong Leong Bank or RHB Bank. All SMEs have an option to apply for either Islamic or conventional loans for the scheme. Sehubungan itu, definisi Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan MPUPK serta keadaan pembiayaan mudah seperti berikut perlu dipatuhi. Bagi PKS yang beroperasi kurang dari 3 tahun, mereka masih boleh memilih untuk memohon skim kredit mikro 50 juta ringgit melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak Mintred seperti diumumkan dalam pakej bantuan khas Sarawakku Sayang 1.0. Langkah kedua, lebih setiap 65,000 peniaga kecil dan penjaja di seluruh Sarawak yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan akan diberikan geran khas RM1,500 melalui Sarawak Pay di mana kos keseluruhan sebanyak RM98.4 juta ditanggung oleh Kerajaan Sarawak. Sehubungan itu, peniaga kecil dan penjaja yang layak menerima bantuan perlu memohon secara dalam talian dengan hanya memuat turun aplikasi Sarawak Pay melalui Apple Store atau Google Play Store. Therefore, I would encourage everyone to go cashless and help us to minimize contact with physical cash, whereby reducing the chances of COVID-19 virus transmission. Furthermore, Sarawak Pay is giving cash back for all your transactions. Selain itu, kepada peniaga kecil berdaftar di kawasan luar bandar pula akan diberi voucher tunai. Manakala bagi langkah ketiga, Kerajaan Sarawak mengetengahkan kadar faedah 2% selama 3 tahun setengah di bawah skim kredit mikro yang sedia ada oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak Mintred dikendalikan oleh Agrobank Berhad dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC. The micro credit scheme is operated by Agrobank Berhad and Sarawak Economic Development Corporation SDC with a maximum loan size of 50,000 at zero interest rate for each enterprise. I hope our entrepreneurs would take the opportunity of this scheme to apply through SCDC or Agrobank accountants. A total fund size made available for this measure amounted to 50 million and will cost Sarawak government, because of no interest, Sarawak will absorb 3 million ringgit. Seterusnya, langkah keempat, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Haji Openg pada 23 Mac lalu mengumumkan diskaun 50% untuk sewa pasaran dan gerai, terutamanya di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan, dan kini Kerajaan Sarawak akan mengecualikan sewa kepada PKS dalam sektor runcit yang beroperasi di premis yang dimiliki oleh syarikat yang berkaitan dengan kerajaan. I would like to thank State GLC such as SCDC, Land Custody Development Authority LCDA and Bintulu Development Authority, who have agreed to give waivers on their premises to SME tenants for a period of 6 months until September 2020. Beralih ke pengumuman Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan semua agensi keselamatan supaya memperketatkan kawalan di sepanjang sempadan negara untuk mengelak pendatang tanpa izin membolosi lorong tikus di sempadan negara sekaligus memberi ruang membawa masuk COVID-19 ke dalam negara. Saya nak beritahu di sepanjang sempadan negara kita ni banyak terdapat lorong-lorong tikus
Pendatang asing tanpa izin biasanya bolos menerusi lorong-lorong ini. Jika kita tidak tingkatkan kawalan, mereka mungkin bolos dan membawa virus masuk ke negara kita. Na'udzubillah. Jadi saya telah arahkan Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Immigration, Rela dan lain-lain agensi yang berkaitan supaya perketatkan kawalan di sepanjang sempadan negara kita. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan turut diarah supaya melaksanakan inisiatif pembelajaran dari rumah atau home-based learning sepanjang tempoh PKP dan mungkin untuk tempoh yang seterusnya sehinggalah sekolah dibuka. Saya juga baca komen-komen ibu bapa di Facebook. Ramai yang mahu penutupan sekolah dilanjutkan lagi. Ibu bapa rata-rata bimbang tentang keselamatan anak-anak mereka. Saya pun ada cucu yang bersekolah. Seperti saudari saya pun bimbang juga. Semua orang sayangkan anak. Cucu lagilah lebih sayangnya. Jadi sekolah mungkin tidak akan dibuka lebih awal. Kita mungkin akan tangguhkan dahulu sesi persekolahan sehingga kita benar-benar yakin bahawa keadaan telah pun kembali pulih. Laporan seterusnya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Alexander Nantalinggi dalam satu temu bual khas berkata, bantuan bekalan makanan di kawasan Parlimen Kapit telah dilaksanakan secara berperingkat. Jelasnya, peringkat pertama merupakan sumbangan daripada Kerajaan Persekutuan dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Kementerian Keuangan. Itu peringkat pertama yang telah selama ini dikendalikan oleh Jawatankuasa Disaster di Kapit, diketuai oleh pejabat residen, pejabat DO, bersama juga dengan Pusat Khidmat Wakil Rakyat saya, Ahli Parlimen, dan juga Pusat Khidmat Wakil Rakyat Ahli Dewan Undangan Negeri Pelagus, YB Wilson Nyambung Ijang, dan juga Pusat Khidmat Wakil Rakyat Bukit Guram, iaitu Yang Berhormat Encik Dr. Hussein Jamil. Manakala peringkat kedua akan diagihkan menerusi sumbangan daripada beliau sendiri bersama Adun Pelagus, Wilson Nyabung dan Adun Bukit Guram, Jefferson Jamil termasuk kawasan Parlimen Katibas. Peringkat kedua akan diberi juga kepada lebih ramai lagi isi rumah dari kerjasama kami bertiga. Maksudnya saya menyumbang separuh daripada jumlah sebelanja kesemuanya untuk Pelagus dan begitu juga untuk kawasan Bukit Guram. Beliau yang juga ahli Parlimen Kapit berkata, selain sumbangan bekalan makanan bernilai RM100 kepada setiap isi rumah, penutup hidung dan mulut juga turut dihantar ke Kapit melalui kementeriannya di mana proses pengagihan dikendalikan oleh setiausaha politik beliau dan pegawai daerah Kapit dibantu oleh anggota penguatkuasa KPDN HEP menerusi Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen. Jadi kami dah buat perkiraan ke setiap isi rumah yang mendapat bantuan barang makanan nanti akan dalam nilai sebuah isi rumah RM100, pelbagai barang makanan lebih lagi beras, minyak masak, garam, gula dan sebagainya. Dan juga ada face mask ataupun topeng muka dihantar ke Kapit. Jadi dengan itu saya berharap supaya kita semua dalam keadaan selamat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Sarawak Shell Berhad telah menyerahkan sumbangan makanan, pakaian dan keperluan harian kepada 35 gelandangan yang berada di Pusat Penempatan Sementara Gelandangan Dewan MRSC Miri. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin, sumbangan ini amat bermakna kepada gelandangan ini yang sebahagiannya datang dengan sehelai sepinggang dan dalam keadaan yang daif. Keprihatinan Sarawak Shell Berhad yang kerjasama dalam membantu golongan yang memerlukan seperti gelandangan ini amatlah dihargai dan mengucapkan terima kasih di atas sumbangan ini. Beliau berkata demikian selepas diminta mengulas mengenai sumbangan Sarawak Shell Berhad kepada gelandangan yang diselamatkan pada Jumaat.
Sementara itu, salah seorang gelandangan warga emas yang ditemui melahirkan rasa terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas keprihatinan dalam menyediakan kemudahan untuk mereka sepanjang berada di pusat penempatan sementara gelandangan Dewan MRSC Miri ini. Kerajaan Sarawak dan Jabatan Kebajikan kena memberi keselesaan tempat diam, tidur, makan, tempat mandi, semua diberi. Seorang lagi gelandangan wanita yang enggan namanya dikenali turut mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana menyelamatkannya dan rakan-rakan gelandangan daripada COVID-19 ini. Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana menyelamatkan kami dari bencana di luar. Sebab kami sekarang ni berada selamat sangat di dalam pusat dewan ini. Kami cukup makanan, pakaian, tidur, mandi, tidur, semua cukup. Berikutnya pula, perbekalan bantuan dan kerjasama daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan sama ada di peringkat negeri atau persekutuan yakin dapat membendung sepenuhnya penularan wabak pandemik COVID-19. Menurut Pengarah Hospital Limbang, Dr. Nanta Kumar, ia juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat supaya mengikuti setiap arahan dan mematuhi peraturan di sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan kerajaan. Walaupun kes mana mungkin meningkat, kami percaya masalah ini dapat dibendung. Dan bagi untuk Limbang dan Lawas, saya harap memang kes ada, tapi kita percaya kita dapat membendung dengan kerjasama dengan semua agensi federal dengan agensi state yang sudi menolong. Beliau memberitahu wartawan Buletin UKAS di Limbang selepas menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Limbang pada Jumaat. Sementara itu, Ketua Zon 7 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Limbang, Edmund D. Mahai Amboh berkata, pihaknya turut membantu dalam kerja-kerja sanitasi di tempat-tempat awam dan juga bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia mengurus pesakit yang dikenakan kuarantin dari segi pengangkutan. Operasi yang kita jalankan membantu pihak beberapa tempatan dalam pengurusan sanitasi awam dan juga pengangkutan untuk bantuan kepada KKM berkaitan dengan pengantaran PUI atau PUS ke pusat kuarantin. Menurut Pegawai Hotel Purnama Limbang, David Chua Kintin, pihaknya berasa terhormat apabila Kerajaan Sarawak memilih hotel tersebut sebagai pusat kuarantin buat rakyat Sarawak yang baru pulang dari luar Sarawak. Katanya mereka menyediakan perkhidmatan dan kemudahan yang terbaik sepanjang menginap di Hotel Purnama Limbang. So far now, our hotel been used as a quarantine center for the PUS. So far, our cooperation with the hospital and the cooperation will be very smooth lah. And so far, not much complaint on our facility and all these things lah. Mengakhiri Buletin UKAS dengan perkongsian video terbitan Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai pentingnya Perintah Kawalan Pergerakan. Pentingnya Perintah Kawalan Pergerakan untuk cegah penularan COVID-19. Mungkin anda semua tertanya-tanya, kenapa kita perlu menuruti Perintah Kawalan Pergerakan? Perintah Kawalan Pergerakan diarahkan supaya COVID-19 dapat dihentikan daripada terus menular. Langkah pengawalan ini telah terbukti keberkesanannya dan telah dipraktikkan oleh negara-negara lain. Kenapa 14 hari? Jika seseorang itu disyaki pembawa COVID-19, penyebaran dapat dicegah dalam tempoh ini. Jika tiada apa-apa simptom yang dialami, maka orang itu selamat. Kita semua tidak digalakkan keluar dari rumah dan kurangkan interaksi dengan orang ramai. Tukar aktiviti harian anda kepada aktiviti yang lebih selamat seperti bekerja dari rumah dan membuat pembelian barangan atau makanan secara online. Perintah Kawalan Pergerakan perlu diambil serius dan bukannya dianggap sebagai cuti biasa. Bagi anda yang ingin pulang ke kampung, ia bukanlah satu tindakan yang baik. Malah, potensi untuk COVID-19 tersebar adalah lebih tinggi. Anda dikehendaki untuk patuh kepada arahan yang diberikan atau boleh dikenakan tindakan undang-undang jika ingkar. Kita semua digesa untuk saling bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani isu COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan agar semua sedar dan faham tentang Perintah Kawalan Pergerakan ini.
Sekian edisi Petang bersama saya Vivi Mirzaika dan kru penerbitan. Sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.